Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi buat semua penonton Terus Terang. Terus Terang dibawakan khas dari studio Kita Muda Ampang. Pada minggu ini, kita akan bawakan tetamu yang pastinya juga akan berterus terang dengan kita, akan menjawab pelbagai soalan yang bakal kita ajukan. Dan seperti biasa, program ni saya tidak berkeseorangan kerana bersama saya adalah hos bersama, iaitu Datuk Hans Aizat. Bukan Pak Syarum, hari ni kita seronok sikit kan. Hari ni kita terasa muda, Datuk. Saya rasa muda hari ni dan saya semangat hari ni, dengan semangat muda ni. Saya dengan usia saya nak rasa muda balik ni. Jadi kalau berdasarkan ayat yang kami sebutkan tadi, pastinya ada di kalangan penonton Terus Terang dah boleh mengagak siapakah tetamu yang kita bawakan khas pada minggu ini, iaitu tak lain tak bukan YB Syed Saddiq. Apa khabar YB? Baik. Datuk kata ni macam dia dah tua sangat, padahal muda lagi. Rasa minda tu kadang-kadang kita rasa penat kadang-kadang. Tu yang jadi nampak tak muda lah. Banyak sangat ke kepala? Banyak sangat ya. Tapi mungkin sebab tu kita kena duduk orang muda dah tu. Semangat orang muda. Semangat orang muda ya. Alright, jadi seperti biasa kita tidak akan membuang masa. Kita akan terus bertanya kepada YB. Jadi YB, baru-baru ni kita tertariklah dengan perkongsian YB di Parlimen, yang mana kita dapat melihat ya, YB ada menyebutkan banyak benefit yang diterima oleh menteri. Itu belum lagi yang dah lama berpenggal-penggal jadi ahli Parlimen. Jadi kalau kita lihatlah YB ya, atas faktor itu ada juga yang kalau kita lihat di Parlimen ni yang mungkin bagi kita dah mungkin kurang relevan lah kan. Tapi masih terus berkekalan. Betul. Tapi impaknya bila yang tak berkualiti ni berada, kesan pada rakyat. Betul. Jadi pada pandangan YB lah, adakah teori social Darwinism ni, iaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ataupun istilah mudah ikan besar makan ikan kecil ni semakin menebal di kalangan pemimpin kita pada hari ini? Silakan YB. Itu betul, dan masalahnya adalah jika kita tidak membuang budaya warlord yang wujud dalam parti-parti establishment yang dah bertapak puluhan tahun, agak sukar untuk muka-muka baru, yang mereka yang berwawasan, ya, berintegriti untuk naik, kerana akhirnya mereka akan sentiasa dipaksa untuk diturunkan, jika tidak mereka akan dibuang. Kerana budaya politik di Malaysia di mana wujudnya sentralisasi kuasa menyebabkan sesiapa saja yang berada di atas akan pegang kuasa itu dengan begitu kuat dan boleh menentukan hala tuju negara, dasar-dasar negara, kementerian dan yang lain. Dan jika ada sesiapa pernah capai puncak kuasa tersebut, mereka tidak ingin lepaskan dan mereka dapat mengaut keuntungan yang agak luar biasa dan akhirnya menyebabkan sistem patronage itu untuk berkekalan. Ini yang saya dedahkan di Parlimen itu sekadar isu gaji dan allowances dan benefits, bonuses yang direkodkan ni, belum lagi isu-isu lain di mana contoh sebelum ini, jika seseorang itu jadi menteri, kuasa untuk adakan rundingan terus kontrak-kontrak yang jumlahnya berbilion ringgit, itu agak luar biasa. Walhal jalan terbaik according to international practice adalah open tender untuk pastikan bahawa yang terbaik dapat kontrak tersebut, dan the worthiness for the rakyat tu jauh lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan mereka yang mungkin rapat atau kenalan kita. So kalau bayangkan bukan saja gaji, allowance, bonuses yang agak lumayan, tetapi dicampurkan sekali dengan sistem politik di mana wujudnya sentralisasi kuasa, di mana semua kamu boleh pegang, peruntukan menteri, peruntukan kementerian dan yang lain yang berjumlah berbilion ringgit. Di situlah wujudnya salah satu sistem yang akhirnya mencetuskan banyak warlord-warlord di Malaysia. And we have to change and disrupt this, kerana kalau tidak, potensi Malaysia yang sebenar akan terbenam, tidak dapat naik, kerana warlord-warlord ini tidak akan ingin lepaskan kuasa, kerana mereka akan terus berada di puncak kuasa dan akan mendominasi dunia politik di Malaysia. Okey, jadi maksudnya warlord ni dah mula untuk menguasai, dan akhirnya siapa yang muda, siapa yang ada kebolehan tak akan mudah untuk melepasi cara untuk menukar budaya. Saya ada satu soalan. Saya sebab YB, saya datang daripada pendapat
rakyat yang saya dengar daripada netizen, from my social media semua, bila isu-isu di parlimen dinaikkan seperti isu begini, ada juga orang mengatakan, di mana it's cartel pertama, pertama, kedua, tapi benda ni adalah satu benda yang bagaimana mereka nak keluarkan this cartel-cartel atau warlord ni. You can talk about, yes, we need to get them out. Tetapi bagaimana? What is the structure untuk get them out or to change or renew the individuals in parliament or the people in power? Saya rasa permulaan adalah dengan pindaan perlembagaan yang telah pun berjaya kita lakukan dan bakal dilaksanakan, iaitu undi 18. Saya agak yakin di Ampang contohnya pada pilihan raya lepas ada dalam 80,000 ke 90,000 pengundi. Akan dianggarkan ada peningkatan dalam 40% pengundi di Ampang sahaja. Di kawasan saya di Muar ada peningkatan 32%. Ada kawasan yang meningkat 70%. So the huge increase. Kenapa saya kata peningkatan pengundi muda ni sangat penting? Pengundi muda mereka lebih berpendidikan, mereka kurang dari pengalaman, tetapi mereka mahukan Malaysia maju, sistem pendidikan yang berkualiti, pekerjaan yang berkualiti, dan mereka tidak akan hanya menyokong atau mengundi individu yang dikenali sebagai warlord, mencengkam kuasa, walaupun mereka dapat mengagihkan duit-duit yang agak banyak. Dan itu agak unik. Dan apabila pola pengundian itu berubah kerana jutaan anak muda, it is expected 7.8 million increase in young voters pada pilihan raya akan datang, sistem warlord itu tidak akan berterusan, berkekalan, dan jika mereka tetap nak cengkam kuasa, they will be outvoted. Sebab tu saya rasa semua parti perlu perlu ada adaptasi berkenaan sistem politik sedia ada, kerana jika mereka gagal, parti itu akan tewas. Itu yang pertama. Kedua, saya selalu bincangkan soal penggubalan struktur demokrasi negara, di mana kita tidak boleh adakan pemusatan kuasa di tangan segelintir pihak atau di peringkat tertinggi sahaja, kerana personality individu itu boleh berubah. Dan sebab tu saya selalu tekankan, don't just rely on leaders. Saya pun mungkin bicara di sini, tapi jika berada di puncak kuasa, boleh kadang-kadang kabur mata, hilang arah. Tapi kalau sistem itu telah kita perbaiki, contohnya, menteri tidak boleh lagi masuk campur soal pengagihan kontrak. Menteri tidak boleh lagi campur tangan dalam soal pelantikan-pelantikan GLIC dan GLC. Menteri tidak boleh lagi campur tangan urusan isu SPRM, PDRM, institusi penguat kuasa di Malaysia. Apabila ada pengasingannya jelas, barulah sistem warlord itu akan lemah. Kerana akhirnya sistem negara itu akan berjalan seperti biasa, tidak kira siapa pun yang berada di puncak kuasa. You amalgamate and fuse these two together, dengan perubahan pola pengundian, lebih banyak anak muda berada bersama, dengan sistem yang lebih telus, berintegriti, saya agak yakin warlord-warlord ini akan dikeluarkan. But that's why we need more young faces. Yang ni jangan ikut faktor umur saja, tetapi mereka yang berfahaman muda, disruptif, tidak ingin kekalkan sistem yang lapuk dan lama. And that's why we're able to change Malaysia for good. Are these individuals going to come out and vote? Adakah mereka akan keluar 18 hingga 21? Ya, numbers tu maybe high. Betul. 7.2 million, 7.2 tadi, Baby cakap. Tetapi adakah 7 over million ni akan keluar untuk mengundi to make that change? And to be honest, Dato', that's my biggest worry. I think a lot of established politicians and parties are taking this group lightly. Mereka lihat, oh iyalah ada penambahan jutaan anak muda, mesti anak muda bersama dengan kita. Sebab mereka marah kerajaan. Zaman anak muda mengundi menentang kerajaan hanya kerana mereka marah dah tamat. Dan kita boleh lihat pada pilihan raya lepas, memang tsunami anak muda tu agak luar biasa. Tetapi dalam tempoh masa 1 tahun, tsunami tu boleh beralih arah. Maksudnya anak muda ini, mereka tidak taksub kepada mana-mana parti politik dan personality politik. Mereka kisahkan isu-isu negara yang dekat dengan hati mereka. So jika, seperti saya katakan tadi, jika parti tidak adaptasi kepada perubahan ini, hanya mencalonkan muka-muka yang sama, established politicians yang tidak berani untuk berfikiran di luar kotak, to reach out to different technocrats, professionals, sector experts untuk bersama, tidak akan ada sebab untuk anak-anak muda ni. Kita lihat, kerajaan sama, pembangkang sama, buat apa nak keluar mengundi? Tapi if there is excitement, letak pun individu yang berwawasan, berintegriti, ada pengalaman yang agak luas dalam industri. Dan industri ada banyak jenis industri, ada perbankan, accounting, professional, semua adalah. If you put them, you create the excitement, barulah anak muda rasa, hey, this is worth it. Sebab ia bukan lagi pengundian berdasarkan the lesser of evils, tetapi ini adalah perlombaan untuk ke atas. Siapa yang boleh lakukan yang terbaik? Dan di situlah saya rasa anak muda akan keluar mengundi. Okey, jadi kalau kita bercakap pasal anak muda ni memang best, YB ya. Tapi sebelum kita ke arah
perbincangan ke arah orang muda ni lagi, kita berbalik yang pasal Warlock tadi Sebab bila kita lihat bila PKP ni melanda, berlaku perubahan yang sangat besar. 500,000 keluarga yang dulunya dalam kategori M40 sekarang dah jadi B40. Itu belum lagi termasuk yang dah hilang pekerjaan, yang kalau yang berbisnes ni mungkin sukar untuk bangun semula. Jadi kalau kita lihatlah trend yang keadaan sekarang ni YB kadang-kadang macam yang terbaru kita lihat isu cukai. Rakyat susah macam mana pun dia akan cuba untuk menyumbangkan untuk kebaikan negara. Tapi isunya ialah berkait dengan bagaimana duit tu disalurkan. Yang terbaru peruntukan 30 juta lebih. 38.5. 38.5 dah babi bila kediaman Perdana Menteri tu nak dibaik pulih, ditambah baik. Jadi sekarang ni isunya rakyat gusar. Kita bukan tak nak bagi, tapi cara duit itu disalurkan. Jadi mungkin YB nak ulas sedikit tentang isu ni. Sebab itu sambil kita nak bincangkan isu penstrukturan sistem pencukaian negara, kita juga perlu jujur dengan rakyat bahawa pembaziran, ketidakadilan seperti ini perlu dikeluarkan dahulu. Bagaimana rakyat akan rasa jika gaji bulanan itu dicukai dan akhirnya mereka lihat mereka pun hidup begitu susah sekali, tetapi akhirnya mereka lihat Perdana Menteri boleh dapat rumah yang mahligai, naik tarafnya, bukan beli, naik tarafnya 38.5 juta ringgit. Yang teramat luar biasa semasa musim Covid, orang sedang mati, lebih 1 juta hilang kerja, hilang pendapatan, tetapi akhirnya boleh lihat Perdana Menteri boleh belanjakan dana 40 juta ringgit untuk naik taraf saja rumahnya. So dalam bab ni kita perlu ubah dulu. Remove the wastages, trim the fat. Selepas itu barulah kita fokus isu penstrukturan cukai. Kerana saya agak yakin, kalau tanya rata-rata golongan bekerja di Malaysia, jika cukai itu akhirnya dapat membantu contoh anaknya dapat beasiswa, kualiti pendidikan dipertingkatkan, kita lihat lebih banyak job stimulus package supaya akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti juga dapat dicipta. Mereka tidak kisah. Betul. Kalau kita lihat Scandinavian countries di mana kadar pencukaian paling tinggi di dunia, almost 50%. Tetapi healthcare terbaik percuma, pendidikan terbaik percuma, sampai ke pendidikan tertiary. Semua perkara asas percuma dan mereka ada sistem yang teramat baik. Tapi janganlah kita guna cukai cara ala Scandinavian yang tinggi, tetapi cara penyampaian bantuan tu a third world country di mana akhirnya masuk ke dalam poket menteri. Itu sistem yang bermasalah. Well, saya rasa di Switzerland cukai sangat tinggi. Kan? Tetapi kita tidak melihat masyarakat mereka bersuara tentang pencukaian itu. Kerana as you say, the education system adalah bagus, the road transportation adalah bagus. Tidak ada, kalau you bawa kereta di Switzerland, tak ada lubang. Betul. Tak ada lubang. Betul. Dan quality even tar yang dia buat jalan tu adalah high end quality. Sebab dia tahu rakyat membayar dengan cukai untuk jalan. You see, quality of maintenance of properties, satu lagi kan, pencukaian. In every area dia ada pencukaian. Tetapi kenapa rakyat tak bersuara? Kan? Sebab dia happy dengan apa yang kerajaan atau the government presents to them after the deduction of the tax. You see, di sini mungkin di Malaysia kita kadang-kadang we are laid back. Saya rasa kita terlalu laid back untuk bila orang buat sesuatu kita tak apalah, you know. Fikiran itu saya rasa harus tukar. Bukan pergi bergaduh dengan orang ke apa, tidak, saya tidak berkata begitu kan. Tetapi harus bersuara dengan cara satu profesional, kan? Bersuara di dalam parlimen. This is where we have individuals like yourself in parliament. And saya follow YB Jarom. Setiap kali dia boleh saya tengok TV, saya tengok apa dia nak cakap ini. Lepas tu I follow social media. Apa dia cakap hari ni kan? I will always check. All of us in this office also check, you see. Sebab we want to know bila YB bersuara, adakah rakyat-rakyat atau anak muda dan juga bukan anak muda yang mungkin lebih senior akan melihat sebenarnya kita ni terlalu laid back dan kita harus bersuara untuk mendapat apa yang kita perlu sebagai rakyat. I'm not saying go and on riots and so on. Like, we don't want that in Malaysia. We avoid that in Malaysia. See? Tetapi there must be a way that the rakyat can suara for people to know. Sebab bila YB bersuara di dalam parlimen, adalah seorang yang duduk atas meja tu, yang atas tu dia akan cuba ni jawab melalui tulisan atau yang ni saya dah dalam ni dia akan tapis benda tu untuk pembentangan di dalam parlimen kan. Dan ini agak frustrating bagi rakyat. Bagi saya melihat I'm frustrated. Sebab YB adalah wakil kepada kawasan YB, parlimen sana. Dan YB lain juga.
yang YB Hana mengatakan kan, dia mengatakan ini nak baca buku je tak payahlah kan. Why do you spend money tu? Because nak sidangkan parlimen tu requires money. Requires duit rakyat untuk sidang parlimen tu. You see? Betul. So kenapa tidak bentang di sana terus? This is my question. Why is this happening di dalam parlimen? Sila YB. Itu masalahnya apabila saya rasa terlalu ramai warlord di parlimen yang dah terlalu selesa dengan kedudukan mereka. Mereka rasa mereka akan terus dicalonkan oleh parti dan berada di kerusi agak selamat. Dengan itu mereka tidak ada rasa they don't feel threatened. So tidak ada rasa ingin bertanding dengan orang lain untuk lakukan yang terbaik kerana mereka rasa selesa. Tetapi saya rasa pada pilihan raya ke depan memang budaya itu akan berubah. Kerana rakyat sekarang, like yourself, so you tengok apa yang berlaku di parlimen. Sekarang ramai yang tengok. Agak senang. Atas talian boleh terus tengok. Kalau tidak dapat ikut sidang secara penuh, akan adalah short clips dia yang dikongsikan oleh kawan-kawan. Sekarang pun dah masuk ke dalam semua grup WhatsApp. Dan apabila orang lihat, apa ni ahli parlimen saya macam ni? Apa ucapan macam ni? Apa baca skrip je? Kenapa tidak pertahankan isu-isu rakyat? Dan di situlah akan ada perubahan pola pengundian dan pandangan rakyat berkenaan isu-isu semasa. Dan di situlah wujudnya potensi untuk lebih banyak anak-anak muda disruptif untuk menyertai landscape demokrasi negara, untuk calonkan diri dan untuk buktikan bahawa mereka dapat lakukan jauh lebih baik daripada tandingannya yang sudah berada di parlimen. Okey YB, kalau kita bercakap pasal orang muda ni, kita akan sambung sekejap lagi YB ya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kekal setia bersama program Terus Terang. Kita bertemu sebentar lagi. Temu kita sekali lagi dalam program Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Sebelum berehat tadi kita dah bercerita banyak perkara bersama dengan YB Syed Saddiq. Tapi sebelum kita lanjutkan soalan kita ya, kita nak tanyalah sikit pada YB ya, sebab kita pun dah tengok YB di sosial media ni macam-macam aktiviti YB. Dan salah satu yang kita tertarik lah untuk apa kata bertanya pada YB lah, sebab kita dapat lihat YB ni suka pada kucing. Jadi kalau lihat dah berapa ekor dalam jagaan YB, dan adakah ini pun terapi YB selepas mungkin dah pening kepala kat parlimen? Itu memang terapi, sejujurnya memang terapi sebab saya ada 2 kucing. Satu namanya Toby, dikenali sebagai Oyen. Lagi satu Miao Miao. Memang saya panggil nama kucing tu Miao Miao. Sebab saya rasa terapi kan, sebab kadang-kadang saya persidangan parlimen pun selalu habis lambat. Pukul 9.30, pukul 10 malam. Bila balik rumah, sebelum saya masuk rumah, memang sebelum buka pintu tu, dua-dua kucing tu dah memang tunggu dekat tingkap. Dah boleh nampak. Dan dia akan tunggu dengan begitu setianya. Dan itu memang pengalaman yang sangat baik lah. Itulah. Dan 2 kucing ni memang sangat manja. So bila saya balik lambat, tidur lambat pun, mula-mula mereka tak akan masuk bilik kerana merajuk kan, balik lambat. Tapi Dia merajuk ke? merajuk. Tapi bila bangun pukul 2-3 pagi, tiba-tiba satu dekat bawah kaki, satu dekat atas kepala. Lepas tu buat seperti katil tu katil diorang. Jadi memang rapatlah sangat dengan YB ya. Merajuk pun tetap datang ya. Okey YB, tadi sebelum kita berehat kita dah bercerita tentang orang muda ya. Tapi kita nak bertanyalah dengan keadaan semasa sekarang dalam tempoh 2 tahun ni macam-macam YB ya. Kita dapat lihat peralihan tu dah sampai 3 Perdana Menteri kita ada dalam untuk penggal kali ini. Jadi kalau berdasarkan dengan keadaan pergolakan isu ketidakstabilan kerajaan pada hari ini, apakah chances pada PRU 15 kelak untuk Pakatan Harapan secara umumnya? Lebih-lebih lagi pula sekarang ni untuk yang mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik ni akan dilaksanakan. Sila YB. Sejujurnya saya rasa sekarang tidak boleh ada mana-mana parti ataupun coalition yang akan menang dengan jelas. Dan situasi masih agak terbuka. Rakyat pun agak terbuka untuk menilai dan melihat siapa yang akan dicalonkan di kerusi masing-masing. Kerana dia tidak akan hanya menilai ikut faktor parti. Tapi calon saya agak yakin memainkan peranan yang sangat besar. Dan sekarang ini mungkin terlalu awal kerana rakyat akan lihat, pembangkang seperti ini, kerajaan seperti ini, akan ada third, fourth force, akan ada banyak, saya rasa ada pertandingan banyak penjuru yang akan datang. Dan sebab itu saya rasa penilaian rakyat itu mungkin dia akan tunggu dan lihat.
siapa yang akan membawa suara mereka, siapa yang akan perjuangkan isu-isu rakyat, apa jenis pembaharuan dan penambahbaikan yang ingin dibuat, apa track recordnya. Dan track record ni bukan sekadar dalam dunia politik, tetapi dalam industrinya sebelum ini, pekerjaannya sebelum ini, keluarganya sebelum ini. Dan semua ini akan dinilai sebagai satu package apabila rakyat pergi mengundi. Sebab tu saya kata PRU 14 lain, PRU 15 ni. Saya yakin rakyat tidak hanya akan ikut membuta tuli parti politik ataupun personality politik yang mereka suka, mereka akan lihat siapa calon di setiap kerusi yang akan bertanding di kerusi tersebut. Okey YB. Satu soalan yang sangat yang saya nak bertanya jugalah, sebab baru-baru ni tak ada angin sangat, hanya sekadar sikit-sikitlah bunyi-bunyinya saja. Tahu-tahu dah diluluskan pendaftaran Parti Kuasa Rakyat. Dan YB dah setahun dah perjuangkan untuk mendaftarkan muda sebagai parti politik. Jadi kalau dengan keadaan sekarang, lepas tu dengan apa yang YB perjuangkan, bagaimana kalau YB lihat ya, cara orang muda nak apa orang kata, sumbangkan sesuatu, kalau kata untuk pendaftaran pun sukar untuk diluluskan. Silakan YB. Jelas apabila muda mohon pendaftaran daripada setahun lepas sampai sekarang tidak dapat lagi, menunjukkan bahawa kerajaan ni agak takut dengan suara anak muda, isu-isu rakyat yang ingin dibawa. Kerana sebelum ini apabila pimpinan negara maklumkan dekat saya alah muda ni parti nyamuk, kecil, parti budak-budak, tak ada pengalaman, parti hingusan. Dan saya katakan kepada mereka, kalau ini semua betul, then let me fail, let me lose. Berikan peluang untuk bertanding dalam landscape demokrasi secara sihat. Dan jika sokongan itu tidak diberikan oleh rakyat, kita akan kalah. Dan itulah lumrah demokrasi. Tetapi jangan daripada awal katakan ini parti budak-budak hingusan akan gagal, tak ada duit, tak ada apa. Tapi tak berani untuk luluskan, untuk kita bertanding lawan dengan kamu. Kerana saya akan buktikan dan saya agak yakin bahawa rakyat mahukan perubahan, penstrukturan politik yang baru to overhaul politics in Putrajaya and the way how we do business and economy in Malaysia. Dan mereka tidak mahukan politik establishment yang sama. Dan apabila setahun tak dapat kelulusan ni, tiba-tiba bukan Parti Kuasa Rakyat, ada banyak parti lain yang mereka dah luluskan. Ada 2-3. Ada beberapa parti Islam yang mereka dah luluskan. Kenapa susah sangat walhal untuk proses kelulusan muda ni? Bukannya saya daftar terus diam. Berurusan dengan ROS, pegawai ROS, ketua pengarah ROS, berjumpa Perdana Menteri, jumpa Menteri Dalam Negeri berkali-kali. Kerana saya nak tunjukkan bahawa saya nak bertanding dengan sihat. Bukan nak bermusuhan secara peribadi dan akhirnya menyebabkan negara terkebelakang. Allow us to compete democratically and allow us to win or lose in the hands of the people. Adakah ini juga isyarat Wallot sudah mungkin agak gusar dengan pengaruh orang muda untuk next election? Yalah, khususnya apabila undi 18 telah pun berjaya dipinda. To show how big it is, pada pilihan raya lepas ada 14 juta pengundi. Dan pada pilihan raya akan datang akan ada lebih 21 juta pengundi. Dalam landscape politik ni, kalau ada penambahan 5% pengundi pun orang dah panik. Kerajaan dan pembakar akan panik. Siapa ni? Macam mana ni? Dia side sebelah mana? Dia betul. sokong siapa? Dia tak tahu sebab fresh minds. Betul. Fresh minds. Sekarang ni penambahan secara purata 35 ke 40% kat setiap kawasan parlimen. Mana je orang tak panik? Tapi saya rasa itulah, this is effectively the biggest and strongest political earthquake in Malaysia's history. Di mana ada penambahan yang berskala besar, perubahan pola pengundian yang agak besar, dan dengan itu kita pun dia bukan lagi yang berhormat, terus kena jadi yang berkhidmat. We are here to serve them, dan mereka boleh keluarkan kita pada bila-bila masa. Dan itu adalah corak politik yang sihat, yang baik, kerana di situlah kita dapat keluarkan potensi Malaysia yang sebenar. Itu ideal apa YB mengatakan tadi, yang ideal, yang sihat, and the proper structure yang sepatutnya berlaku. Tapi apa akan jadi kalau tidak berlaku sebegitu? Dan apa akan jadi kepada muda pada PRU yang akan datang 15 dan ahli-ahli muda 50,000 sekarang saya rasa, 50,000 sekarang. Mungkin nombor itu akan meningkat dalam sikit masa ni. What's going to happen to them? What's going to happen? Adakah parti-parti lain akan start to say, okay, you come and join us atau cair dengan kita. You join kita, baru kita proof benda ni. You see? Untuk dapat sokongan tu. Sebab it's a numbers game. Politik ni is simple, numbers game. Numbers game. Dalam masa Kerajaan Perikatan Nasional, memang dah dimaklumkanlah, sertailah mereka
kenapa tak boleh sokong, kenapa nak tolak belanjawan, kalau nak dapat kelulusan sokonglah. Tetapi itu adalah cara politik lama dan lapuk. Politik sogok dan ugut mengugut. Yang dicantumkan sekali yang akan melemahkan sistem demokrasi negara. Biarlah mereka nak guna jalan tersebut. Kita ada jalan perundangan yang boleh kita lakukan. Sebab tu sekarang kelulusan di peringkat mahkamah dan mahkamah akan mendengar rayuan kami pada bulan Disember. Dan insya-Allah keputusan dalam tempoh terdekat selepas itu. Tapi sepatutnya tidak harus pergi ke mahkamah. Betul. Sepatutnya. Why go? I mean, my question here is why go through the process and waste mahkamah punya time, rakyat punya duit di mahkamah? All that requires dollar and cents. You tak mahkamah simply buka mahkamah free. Tak. Dia ada masa pekerja-pekerja kerajaan untuk buat semua documentation dan segalanya. Money has to be spent with legal team, semua benda ni. Di mana strukturnya sepatutnya be very clear. Dia mesti ada satu proses yang sangat clear kepada semua. Dia tidak ada double standards. A for you, B for you. Itu yang pada pendapat saya adalah satu isu di negara kita. There are always the double standard process di Malaysia, tetapi bila there's always a reason. Katakan YB Syarul. Kita nak justifikasi sesuatu senang je. Kita rasa ni, okey, kita check 2-3 benda dan kita park kat bawah ni, kita justify with these 3. Tapi yang 7 yang salah tu tak payah kita tengok yang 3 ni je, you see. Dan vice versa, semua boleh buat tu. Dalam business pun, as a businessman, justification can be in many ways. Kan? Cuma you want to terima that way or terima the other way. Dia ada dua ways, A or B, you see. So proses ni ada double standards. Proses yang kita ada di dalam Malaysia sekarang ini adalah proses yang sangat lama. This is pendapat saya as following the country for 50 years old, born in 1971. I've gone through the process, how many PRUs. Tapi apa saya lihat is we are still thinking on the mindset yang tahun 70-an, 80-an. Betul. How are the changes going to be made? Banyak bercakap di parlimen. Adakah benda tu dilaksanakan? You know, government change, tukar lagi. Government change, tukar lagi. You see? Yang dia tukar bukan kat pilihan raya. Tukar di dalam parlimen. Dia tak payah pergi PRU untuk tukar benda tu. Itu pun saya rasa rakyat agak khawatir, agak marah, agak tidak berpuas hati dengan isu itu. Tapi ini akan backfire at some point if you do things like this, bagi saya, you see. So I understand your frustration bila you to parlimen, but saya nak share sikit. Saya sangat bangga melihat YB Syed Saddiq di parlimen. Cara YB berdiskusi atau berbentang dengan mereka, tidak menggunakan ayat-ayat yang perlu keluar daripada poket dan shoot one gun sini dengan ayat itu, ayat ni. You treat everyone with respect. Yes. Whether they are older than you or younger than you or so on, or position atau tidak position. You know, and this we see also in the Singapore government or parliament, you see. I see that in the Singapore parliament, you know. And I always say this dalam semua rancangan kita, you know. Every episode, Syarul pun tahu, saya selalu mengatakan hormati antara sama lain, tidak kira daripada mana, parti mana. Sebab itu adalah you're fighting for kuasa rakyat, hak rakyat, untuk kebaikan rakyat. You see? So kenapa kita harus lontarkan ayat-ayat untuk menunjuk anak-anak muda kita? Inilah cara kita berdiskusi, berbual, you know what I mean? Penghormatan pun tidak ada antara satu lain. Tidak kira China, Melayu atau India atau mana-mana. Irrelevant. You see? So these are the things we need to change, YB, you know. And I take my hat off to you for keeping to your integrity, you know. It's something that a lot of people are looking and watching. I think it's exactly what you said, which is refreshing. Tapi kalau tanya bagaimana nak ubah, that's why we need more like-minded people like yourself to disrupt Malaysian politics. Kerana selagi orang-orang sama, warlords ini berkuasa dan bermaharaja lela, mereka tak nampak, kita bazirkan masa mahkamah, bazirkan masa kita punya penjawat awam, perbelanjaan yang agak lumayan. They don't see all of this. Mereka cuba lihat, ni kepentingan saya, ini maklumat yang saya ingin capai. Sesiapa di tengah ni hanya adalah orang yang boleh dikorbankan. But we have to change that mindset. Kan, jika mereka tidak ingin berubah, we must disrupt Malaysia. Itu je jalan ke hadapan. Betul. Dan kalau kita lihat salah satu perkara yang mungkin boleh trigger jugalah YB baru-baru ni 4 Oktober kita dikejutkan bila Pusat Kewatanan Antarabangsa
memaklumkan sejumlah individu termasuk di Malaysia mempunyai pembentukan akaun di kawasan pesisir ya, dengan berbilion-bilion ringgit ya YB ya. Kalau kita lihat baru-baru ni pun Ketua Bangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak minta untuk membahaskan isu ini, tetapi seolah-olah ada usaha untuk mengelak untuk daripada perkara ini dibahaskan. Jadi kalau kita lihatlah YB ya, apakah implikasinya kepada rakyat khususnya ataupun dari segi ekonomi dan keadilan. Dan yang lagi kita sedih YB, orang yang memperjuangkan kononnya untuk bangsa Melayu, untuk kerajaan Islam, senyap dalam isu ni. Mungkin YB nak kupas sikit. 3 perkara mudah lah. Pertama sekali, kalau nak bahas pun tak boleh, jelas ada banyak benda yang nak disembunyikan. Pembahasan ni perkara biasa dan perlu diraikan di Parlimen. Betul. Banyak bahas pada minit terakhir kerana ada isu-isu sensitif yang dibenarkan. Tetapi isu sebesar ini yang melibatkan wang dan harta rakyat tiba-tiba ditutup dengan begitu cepat sekali. Itu pertama. Kedua, berkenaan soal pembahasan dan selepas itu siasatan, bukannya kita terus nak tuduh nama kamu ada di situ maksud kamu penjenayah. Tidak. Tetapi adalah proses soal siasat dan selepas itu kamu pula akan dibersihkan nama. Justifikasi. Tapi kenapa takut sangat nak lalui proses tersebut? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tak boleh tahan hipokrit yang kes-kes yang melibatkan agama dan bangsa. Kita tubuhkan RCI, tubuhkan jawatan kuasa. Walaupun mahkamah rakyat, kita buka balik. Oi, bukan main lagi. Tapi bila soal isu rakyat yang telah pun didedahkan di mata dunia melibatkan berbilion ringgit, diam, bisu. Terus tak nak cakap. Ini hipokrit yang tahap luar biasa lah ni. Pada ini isu depan mata ni. Oh, tak apa, kita diam. Tak ada seorang pun di pihak sana berani nak ulas, pertahankan. Tetapi isu 5, 10, 20 tahun masa lepas, siasat, buka balik, tak apa. Mana keadilan? Tapi saya rasa 3 perkara ini rakyat lihat, menilai dan mereka tahu apa nak buat bila tibanya pilihan raya. Betul. Jadi rakyat akan menilai bagaimana kedudukan mereka-mereka ni sekarang. Namun YB, kita sudah berada di penghujung siaran. Agak sedih je. Laju ni. Rasa episod ni sangat laju kan. Sebab saya bincangkan dan berbualan sangat berfakta dan saya rasa apa yang YB telah mengalami setiap hari di Parlimen, nampak usaha YB dan we also feel your frustration. We feel your frustration as rakyat, you know what I mean? But I would like to say that teruskan. Teruskan perjuangan ini, teruskan apa yang YB tengah buat. I know you have 1 or 2 hurdles in front of you. That's allegations put against you. I hope benda tu akan juga dikeluarkan secara professional and you will justify what these people have obviously the allegations put against you kan. So I wish you all the best as well YB. Thank you very I will much. continue to follow you, especially this whole office in Ampang. Kita akan sokong YB dan harap-harap YB dia turun, jumpalah kawan-kawan kita kat Ampang ni yang muda-muda ni, and inspire them as well. I will. More than glad. Thank you very much. Datuk. Okey, terima kasih YB atas kesudian untuk hadir ke studio kami pada minggu ini. Jadi untuk kepada yang menonton, terus terang, terus kekal menonton dengan melihat di saluran media Kita Budak Ampang. Jadi daripada studio Kita Budak Ampang, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan tetamu yang kita akan bawakan yang lebih banyak isu lagi yang kita akan kupaskan. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.